muzik pun panjang sangat. Nak tunggu muzik parti lu, nak olah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Yang Ma'arif Datuk Syekh Abdul Rahman Haji Abdullah, Tuan Hakim Syar'i, Yang Muhammad Ustaz Ma'azam Samad, Pengurusi Jabatan Kasab Pendidikan, Agama, Komunikasi, Penerangan. Banyaklah. Boh kat Ustaz Azam ni. Masuk syurga sebelah kaki. Kerja banyak ni tuan-tuan. Ahli yang berhormat Adun, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Lembaga Datuk Syekh Ismail Anwar Haji Abdul Halim, Timbalan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, mewakili Datuk Pengarah, Yang Berusaha Tuan Mahazi Ibrahim, Pegawai Daerah Kumbang Pasu, Ahli Panel Datuk Syekh Zakaria, kemarin naik bot tak ada. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah, Profesor Madya Dr. Aminur Rashid Yatiban daripada UUM, Profesor Madya Mat Nizam Abdul Rahman, Tuan Guru, pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri, pegawai masjid, pegawai agama. Kanda saya Tuan Haji Said Awang Kecil. Ni orang pegawai masjid ni. Lama lah duduk dalam persatuan tu. Buah durian pun banyak. Tahun lepas tak ada makan, tapi dia kata dia dapat 60,000 hasil durian. Lalu ni ada isu padi tuan-tuan. Padi ni pun dia tuduh kita sorok pula dah. Sorok ni kerja tokai-tokai Cina. Tokai beras ni. Saya habaq lama ada 3 tahun dia pun tak mau dengar. Cek-cek ada baru dia pun nak ingat. Lalu ni duk cari nak salah siapa. Salah Nusi juga. Dalam sejarah negara kita ni, inilah baru jadi isu beras. Tempat di mana beras dihasilkan jadi isu beras. Padi, orang tua-tua kita tanam 1000 tahun dah. Padi. Daripada dulu-dulu mana ada orang makan gandum tempat kita. Dia makan padi tu. Tahun ni baru jadi masalah dengan padi. Program apa dah ni? Mula boleh cakap padi, kacau. Padi ni Islam mensyariatkan zakat. Tak patut sangat benda-benda hak kena zakat ni jadi masalah kan? No? Lama dah kita bercakap tentang hal padi. Orang tua-tua kita pun bukan baru lah. 1000 tahun tanam padi. Tak tahu lah tuan-tuan, saya dosa siapa yang Allah bagi uji besar kat kita ni. Boleh pilih orang tak kenal lah kot. Duk elok-elok tukar. Sama sekali boleh tiap pasal hak depa tiba kita lah dulu. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Ustaz Ma'azam yang telah menganjurkan Town Hall Hala 7 Agama dan Pendidikan Negeri Kedah atas kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama dan Lembaga Zakat Negeri Kedah. Syukur alhamdulillah Allah izinkan program ini dilaksanakan. Terima kasih juga kerana jemput saya main rasmi pada pagi ni. Saya ada jadual di ATNS Kelang Austria tu pukul 12. Tak zampi pagi mari ni duk kecek suruh main juga. Tak zam kecek ni payah nak tolak main. Ahli syurga ni tak zam.
Saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi hadir pada pagi ini. Tuan-tuan sekalian, kita yang terlibat dengan agama, dengan pendidikan, dengan kerja-kerja Islam ni, musuh nombor satu kita syaitan. Dan syaitan yang main dalam bidang kita ni lah. Bidang agama, bidang pendidikan ni syaitan hak besar sekali. Sebab tu orang dulu dalam bidang agama ni kerap keli. Berkeli tak habis-habis. Tok Guru berkeli, bukan kata kita ni saja. Tok Guru pondok besar-besar tu kan. Di petani, di mana pun berkeli. Pasal setan banyak dalam industri sektor kita ni. Tentu jangan tak sedap pula benda tu. Jadi musuh nombor satu kepada kerja-kerja kebaikan ni adalah setan. Siapa yang memusuhi kita, siapa yang menyusahkan kita, siapa yang menyediakan halangan-halangan dan cabaran-cabaran kita, mereka adalah tentera-tentera setan untuk mengganggu sektor agama dan pendidikan ni. Tuan-tuan jangan tak sedar, jangan nampak menteri besar je. Menteri besar tak bagi duit, dia kata. Minta duit payah dapat. Peruntukan kecil. Macam-macam setan hatok bagi kita jadi payah. Dan dia tiupkan permusuhan. Ada saja pasal nak bagi jadi gaduh dalam sektor ni. Hak tu tak puas hati kau ni, hak tu tak puas hati kau ni. Hak tu buat kau tu, hak ni buat kau ni. Di keliling kita ni semua setan. Api menyala-nyala. Api permusuhan ditiupkan hari-hari. Kita jangan terbabit dengan kerja tu sama. Kalau tidak kita pun jadi setan juga. Setan ni rupa macam-macam. Ada setan rupa iblis, ada setan rupa manusia. Bila sebut pasal agama je berasa tak syok. Tak puas. Panggil main majlis pun malah pi. Suruh buat apa payah. Kan banyak gaji padan menggaji sudahlah. Buat kerja apa lebih-lebih sangat. Ikut hadut ada sudahlah. Dulu orang tak ada buat pun, ni pasal apa suruh buat pula. Letak halangan macam-macam. Itu semua ciri-ciri kesyaitanan yang ada dalam sektor kita. Tentu kena sedar tu. Ada orang hasut supaya berlaku pertembungan. Oh, kita pusat, mereka negeri, tak usah campur lah. Kita kerajaan lain, mereka kerajaan lain. Tapi duduk di Kedah ya. Tak usah duduk piyah program tu. Ini permusuhan-permusuhan. Saya bagi pihak kerajaan negeri Kedah Darul Aman tidak pernah sedetik pun terasa untuk bergaduh dengan para pegawai, para pelaksana dasar di peringkat negeri untuk membangunkan negeri ini. Dalam sektor apa pun, kita tak pernah rasa nak diskriminasi, nak cari pasal, nak beri halangan, nak halang kemudahan, nak sekat peruntukan. Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Sikit pun tak ada, sedik pun tak ada. Sebesar zarah pun tak ada nak cari pergaduhan dengan para pegawai jabatan agensi untuk memporak-porandakan pentadbiran kita. Tak ada. Kalau tuan-tuan ada arahan-arahan, permintaan-permintaan, sekatan-sekatan supaya jangan campur dengan Kedah tu, waktu kan tahu apa. Tuan-tuan berhati-hatilah. Itu semua ciri-ciri kesyaitanan yang saya sebutkan tadi. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim banyak-banyak. Mai duk ngajak Tok Qadi pula dah. Tuan-tuan orang perang dah lah ni. Itu bapa setan duduk di Israel tu lah. Anak-anak buah dia ada merata dunia ni. Jangan lupa, jangan lupa. Ingat selalu. Hadirin hadirat sekalian, saya ingin sebutkan beberapa perkara dalam ucapan perasmian ini. Pertama sekali, usaha kita untuk mengangkat imej negeri melalui urus tadbir hal agama Islam. Tuan-tuan sekalian, ada di depan saya ni, di depan kita ni adalah hak core
kepada urusan dunia ini. Islam lah. Kita berada dalam sektor trust kepada pembangunan dan kemajuan dunia. Kalau trust dan hak ni lembek, hancurlah pembangunan dunia ini. Kalau hak dan trust ini kukuh, padu, kuat, maka majulah pembangunan dunia ini. Kitalah sepatutnya yang memandu pembangunan dunia ini. Bukan dunia ini mengheret kita menyertai mereka. Makin maju dunia, patutnya lah. Semakin maju dunia ini, semakin manusia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin berasa perlu kepada Tuhan, semakin perlu kepada petunjuk. Tu maju. Kalau maju, diistilahkan sebagai maju hak duk ada lah ni lah. Agama ni penghalang kepada kemajuan. Oh, kita jauh lagi lah. Jadi kerja kita banyak lah. Antara perkara penting termaktub dalam perlembagaan persekutuan yang dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja dengan British bagi tujuan penubuhan persekutuan adalah perkara yang berkait dengan pentadbiran hal ehwal Islam adalah diletak di bawah negeri-negeri, termasuk dalam bidang kuasa negeri. Perkara ini membolehkan kerajaan negeri dengan berkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah selaku ketua agama merangka undang-undang yang berkaitan dengan urus tadbir agama di Kedah ini melalui Dewan Undangan Negeri dalam bidang kuasa yang diperuntukkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Kedah. Sebagai sebuah kerajaan yang dipercayai sejarah kemasukan Islam di tanah Melayu yang paling awal, sudah tentulah pentadbiran agama di Kedah ini menjadi pentadbiran yang paling baik. Hari ini semua pihak harus bergerak ke depan. Agensi agama perlu proaktif merancang program-program agama di Kedah. Kita mestilah bekerja kuat untuk menjadikan pengurusan agama di Kedah dihormati oleh pengurusan, bukan saja pengurusan agama negeri lain, tetapi semua urusan sektor lain yang ada di negeri ini. Yang kedua, melaksanakan agenda amar ma'ruf nahi mungkar. Tanggungjawab agensi agama menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar bagi memastikan agama Islam berkembang dengan mulia di negeri ini. Tanggungjawab kita melalui agenda amar ma'ruf, pelbagai program dakwah haruslah dirancang. Semua agensi agama perlu turun kepada masyarakat bercakap dalam bidang masing-masing. Pegawai Jabatan Agama boleh turun bercerita tentang hal ehwal agama kepada masyarakat. Pegawai lembaga zakat bercakap tentang hal ehwal zakat. Pegawai Jabatan Mufti turun bercerita tentang hukum hakam. Semua perlu turun untuk berdakwah ke arah kebaikan di negeri ini. Tok-tok guru, para asatizah perlu diberi ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan ilmu agama kepada masyarakat. Dalam bab nahi mungkar pun perlulah diperkasakan. Jangan hanya mengajak kepada kebaikan kerana ajakan kepada kejahatan terlalu besar yang sedang melanda kita. Kerja-kerja pencegahan kemungkaran perlu juga dilaksanakan. Dalam bab ini kita dah mendahului negeri lain dengan penutupan premis judi, tapi banyak lagi agenda nahi mungkar yang lain perlu dilaksanakan. Tuan-tuan sekalian, ada lagi judi haram. Dikatakan selepas penutupan premis judi berlesen, berkembanglah premis dan aktiviti perjudian online dan tak ada lesen. Saya dipahamkan setiap bulan ada pengaliran wang perlindungan
kepada premis-premis aktiviti perjudian haram 15 juta wang perlindungan. Ini belum dapat dibuktikan, tetapi saya dapat maklumat ini. Tuan-tuan sekalian, nampaknya macam kaya lagi hak haram ni daripada hak halal. Bukan halal, hak ada lesen lah. Bila tutup hak ada lesen, hak tak ada lesen ni dia main. Tentulah kalau dia boleh dijalankan, tentulah ada orang setan-setan tadi tu. Setan-setan ni lah bedak 15 juta tu. Pakak berebutlah nak main di negeri kita ni. Pasal ada kekayaan haram untuk dibedak. Besar lagi lah kerja kita ni. Lama-lama Tok Qadhi kena buat pestol nampaknya. Tembak setan. Ruang dan peluang yang ada ini mungkin boleh dikaji semula peruntukan enakmen jenayah syariah Kedah untuk memberi kuasa kepada Jabatan Agama melaksanakan tanggungjawab mencegah kemungkaran. Boleh kembangkan untuk mengambil tindakan bukan setakat berzina, minum arak, orang tak bayar zakat pun boleh diambil tindakan. Tuan-tuan sekalian, sementara kita diberi amanah dan tanggungjawab ini, marilah kita cara bersama-sama untuk berusaha menggembling sumber dan seluruh tenaga yang kita ada untuk kita lonjakkan semua kerja-kerja Allah perintahkan kepada kita supaya dipermudahkan di negeri ini. Kita jadikan Kedah sebagai negeri pertama yang memperkasakan enakmen jenayah syariah untuk rujukkan semua negeri di negara ini dalam kerangka sistem yang kita ada. Yang ketiga, agensi agama menggembling tenaga menguruskan kemiskinan dengan kerjasama masjid dan komuniti setempat. Tuan-tuan sekalian, kalau baca surat-surat hak mai di Pejabat Menteri Besar, hari-hari kena teriak, hari-hari. Yang pergi duk jumpa Tok Syekh ni semua jumpa Tok Guru, jumpa ustaz-ustaz ni pasal nikah, nak nikah 2, nikah 3, taklah rumah tangga. Main jumpa ustaz-ustaz ni kan, jumpa Tok Guru, tanya bab hukum hakam. Hak mari pejabat MB ni semua hak susah-susah. Pagi ni ada 3 orang kena potong ayak, bil 1,000. Bil ayak. Saya duk pening fikir bil ayak rumah aku nak RM6 pasal tak duduk. Ada bil paling tinggi masa duduk 30. Bil rumah dia 1,000. Tak pernah bayar kot daripada mula pasang meter tu. Dah kena potong. Tulis surat. Tak cukup surat, WhatsApp. Hari-hari ada potong bil elektrik 1,200. Kalau pergi mengadu kat Tok Syekh bab ni, Tok Syekh berhenti. Oh, tak boleh duduk kalau aku ni nak bayar ampi hampa. Tuan-tuan sekalian, miskin, macam-macam kategori miskin. Tiba-tiba miskin pun ada. Laki mati. Habis terjelepuk, terduduk, hutang semua mai kat dia. Tulis surat kat MB juga. Kalau muda tak apa kat ni tutup. Hutang banyak tu lah. Ni umur pun kat 60 lah. Macam-macam kategori miskin. Saya rasa kenalah kita pakat tolong urus. Bukan nak suruh basmi tak boleh. Urus kemiskinan. Nak urus kemiskinan ni kena ajak mereka kot. Macam mana supaya tak teruk sangat. Hidup dalam saiz periuk yang sesuai dengan pendapatan. Saya apa heran pasal apa orang jadi sepeda tu tahu. Nak kata tak ada siapa peduli kan mungkin kot. Tak ada orang peduli sebab dia pun tak peduli ke orang. Aku mana nak perubat masalah ni.
Masalah orang terlalu miskin. Lalu ni saya duk tulis untuk anak-anak pergi mengaji. Tabung Tuku Mahmud. Duit dah 3.6 juta. Saya rasa sebulan tulis ni habis lah. Seorang 2,400, 2,900. Seorang. 1,000 orang tak 2 juta lebih. Habislah duit tu. Kena berada balik. Saya duk angan-angan dalam kepala ni. Saya nak ada tabung Tuku Mahmud ni 50 juta. Nak beri kalah Jabatan Agama ke. Mereka 60 ya. Ramai kan tau. Nak mengurus 60 juta. Kita nak hantar budak-budak pergi mengaji. Nak ada 50 juta. Ini kena nak beri ada. Kalau tak habis buat apa lah. Belanja sikit-sikit. Tapi susah sangat ni teruk. Ada seorang mak. Cerita pergi lah, sekejap lagi lah pergi Kelang tu. Kelang tu kan lari. Kawan, masa Covid tu saya pergi melawat seorang orang jatuh sungai. Ni cerita sajalah. Pokok tuan-tuan kenal tak apalah. Sebagai pengajaran. Dia jatuh sungai. Tahan buka hari Jumaat. Gu balik main Jumaat. Dia tak balik. Dia jatuh seorang-seorang. Pukul 4 petang kot gu main balik. Dia tak ada. Kasut dah. Motor dah. Motor ayak dah. Cik Naim tahu kot. Orang kamu dah. Cari-cari malam lah. Saya pun pergi malam tu dengan ketua polis. Jumpa besok tu. Hanyut tak wajah lah. Tapi ayak tengah besar. Lemah. Tinggallah balu. Umur 49 Cik Naim. 49. Jasmine. Kalau banding dengan saya tak boleh lah. Sama tua. Masih Jasmine dia muda lah. Anak 2 orang saja. Hak bongsu nak pergi mengaji. Hak abang tu kerja dah. Ni bukan nak memburuk dah. Nak bagi pedoman kita. Anak dia mesej saya. Hari-hari mesej. Minta lah tabung Tuku Mahmud nak cepat. Dia kata pakcik boleh bagi. Memang pakcik bagi. Lulus dah cuma proses tu. Bila lulus jabat MB. Hantar pergi kewangan. Kewangan pegawai proses pula. Lepas nak lulus, nak buat kertas, nak apa tu. Baru hantar pergi bank. Bank nak bank in kat dia tu. Lambat sikit lah. Dia duk WhatsApp lah. Kita pun layan lah anak-anak ya. Tanya mak umur apa? 49. Mak kerja apa? Kani. Syarikat kontraktor. Abang kerja dah. Mengaji sekolah sebelum ni siapa Sarah? Mak Sarah. Nak pergi mengaji ni tak ada simpan ke? Tak ada. Berapa kena bayar hak mula-mula sekali? Minimum 740. Semua kena bayar 2,400. Tapi hari pendaftaran 740 dulu. Tak ada langsung. Tak ada. Ish, pakcik nak bagi duit pakcik lah kan lah. Kata Ish nak pergi bila? Lusa. Daftar. Tulat. Pasal apa pergi awal? Takut kelang kabut. Lepas tu nak pergi tidur di mana? Tidur hotel. Ni. Berapa jauh? Libung Tepai. Saya pun duduk melengu. Hang nak pergi Libung Tepai. Tolak pagi. Sejam sampai lah. Hang nak pergi tidur hotel tu kena belanja. Minta duit. Kalingan duit hotel tu lah. Pakcik pun letih lah kalau tu. Tapi duk bayang ke mak tu bagi buah. Bagi sikit lah dulu. Nak tunggu tabung Tuku Mahmud ni. Nak habak kata. Kita ni bukan merancang sangat nak mengaji tu. Rancang benda lain. Nak pergi apa adik? Nak naik kereta apa adik? Kita nak pergi tidur di mana adik? Nak makan apa?
Bukan duk bincang hak nak pergi mengaji tu, duk bincang hak nak pergi tu. Penin dah orang kita ni pun. Bukan miskin sangat, tapi perancangan tak kena. Pergi sewa hotel. Habis 500 pula. Pergi tidur, pergi makan kat kedai. Saya kata, cik, abang kat mak macam ni. Pagi esok, lepas subuh tu lah, tak kena sewa hotel. Dia kata, kereta kami, kereta biasa ya pakcik. Lambat. Hang naik motor pun sejam sampai je oi. Punya teruk bini bong tepai pun tak tahu nak tahu. Nampak nak kena gambit juga kalau gitu. Hak tu syok ni no. Hak itulah hak ada di tengah-tengah kita ni. Hak lain ni macam-macam. Kalau baca surat, saya baca surat tu sehari beratus-ratus surat. Tulis macam-macam. Susahnya orang kita nak pergi mengaji. Tu tak dengar Syekh Zakaria syarah lagi. Tu pak dia cat kasut naik lembaga jabat lembaga zakat tu. Arwah. Inilah tuan-tuan cabaran ada depan kita. Semua hak hantar surat kat saya ni, saya ingat 3-4 ribu surat tu. Semua orang Melayu, orang Islam. Seorang Cina pun tak ada hantar. Tak ada. Ada pak dia pamai lah, India 2 orang, Cina 2 orang, saya minit lah tu kat saya bagi. Pasal kita nak habakkan kita ni pun tak berkira sangat. Tapi semua hak susah 3-4 ribu pucuk surat tu, semua Islam, semua Melayu. Bukan saya suka sangat nak tolong tu, saya susah hati. Pasal apa semua hak susah ni orang kita? Pasal apa tak merancang untuk pendidikan anak-anak? Pasal apa bila kita buat program banyak orang minta. Kalau tak buat kan bukan minta, ada kot. Ataupun tak pergi mengaji. Tuan-tuan sekalian, hal inilah saya rasa perkara yang perlu diberi perhatian juga di peringkat ini. Saya gagaskan tempat orang kaya berbakti. Bukan saya seorang je kaya. Banyak lagi sektor kaya ni, Syekh Zakaria ni pun kaya juga. Dia pun duk berbakti lah tahun ni. Macam-macam dia buat ni. Tapi orang tak larat turut. Lepas ni dia nak suruh masjid-masjid taruh padi. Dia beli mesin padi, tak di masjid tu. Siapa nak beras, pergi mesin. Jemuk siap, jemuk siap. Apa nama? Akibah tu baik apa tu? Tak masukin datang apa kerja tu? Purui. Purui siap. Buh mesin tu baik beras. Klik tanak tu zakat nak buat. Tak ada lah kata-kata padi ni. Apa kau ajak sangat, kami buat beras ni lagi. Tu Syekh Zakaria nak buat. Kita pakat sokong tuan-tuan. Apa nak salah nusi pun tak boleh lah. Saya mengharapkan fungsi peranan masjid akan lebih besar di Kedah ini. Pasal susah sangat, payah sangat, beras jadi RM50, tiba-tiba nak kena makan beras mahal. Lah kita kisah sendiri beras tu jadi padi jadi beras. Ada di masjid-masjid lepas pada ni. Payah sangat. Lah ni sepadia tak boleh cari makan lah. Driver lori, broker traktor, broker mesin, Cina kelang, tokai tu, tokai ni, apa pergi mampu. Kami buat beras sendiri. Samsing sangat. Lama orang tembak Syekh Zakaria pula. Boleh jadi Pak Syekh. Kita break saja sistem mereka lawan kita. Mereka canang macam-macam. Mereka bayar orang-orang kaya ni. Bayar orang ni suruh tebak cerita. Bayar orang ni suruh reka cerita. Lalu ni reka cerita tu duk main kat kita. Mereka bayar. Mereka siap dah bajet. Untuk menjaga, mengawal selia. Macam kawal selia padi kat lah. Mereka kawal selia sektor industri mereka. Kalau terancam kau ni, kita nak pakai siapa? Bayar orang tu. Kalau kau ni kacau kita, agak duk cakap pasal ni, dibayar orang. Tu hentam dia. Jadi dia bersih. Tu semua. Lintah darat dalam sektor ni. Cakap lebih kena. Jadi duk diam-diam, selamat.
Padi beras naik 50 kilo. Tak apa. Tuan-tuan sekalian, melalui agenda ini, kita yakin pengurusan agama akan menjadi lebih dihormati. Duit wakaf tunai, duit zakat, sedekah, infak, fidyah, derma. Ada banyak sistem agihan dalam Islam ni. Apa nama? Kita duk bagi kat bini. Dia bagi apa? Belanja bulan-bulan ni. Duk bagi. Nafkah. Itu agihan ni lah. Nafkah. Sedekah, derma. Tak puasa banyak duit beras tu. Fidyah. Itu agihan. Sistem-sistem yang ada dalam Islam ni untuk dioptimumkan, untuk membantu orang-orang miskin. Semua ini ada di sekeliling kita. Yang paling mudah nak kutip ialah melalui masjid. Baik. No. Kena aktifkan lagi masjid. Ini kalau baca Yasin ya. Tak siap baca Yasin. Siap-siap baca Yasin. Lepas tu nak repair kubah. Nak beri jadi elok. Bukan masjid betul-betul, tak lah masjid lain ni. Duk kira nak buat kubah. Nak besar Valentine, nak isap kok daun situ. Macam-macam. Hadirin sekalian, tentang pendidikan ni saya ucap terima kasih kerana ada PPD pegawai pada JPN hadir. Saya tidak dibenarkan masuk ke sekolah, ahli-ahli politik tak boleh. Ini arahan. Lepas tu dia ada keliling 30 hari. Dia tengok kalau tak ada 3 hari ya. Pimai masuk tak apa pun. Kita je tak boleh kena minta 30 hari. Siapa dan nak tak 30 hari minta nak masuk sekolah. Yang mereka hantar surat minta duit tak sampai 3 hari. Lepas hantar surat 3 jam telefon. Boleh tak? Boleh tak? Tak adil macam tu. Orang yang dibuat tidak adil, kegeraman dia bertambah-tambah. Sakit hatinya meluap-luap. Ini semua unsur-unsur kesaitanan tadi. Menyuburkan pemusuhan. Jadi sektor pendidikan ini mesti dijauhi daripada syaitan-syaitan. Supaya kita dapat merangka pendidikan Rabbani. Bukan syaitani. Pendidikan kita. Pengurusan pendidikan pun dijauhi daripada syaitan juga. Duit nak, main tak boleh. Saya ni orang politik yang paling nipis politiking saya. Tentang parti. Saya mana pernah kempen orang mengundi parti saya? Tak pernah. Dalam program pendidikan, program apa pun. Kepiah pun saya tak pakai. Pasal saya tak mau tunjuk ingat saya PAH. Saya nak bak saya pun macam hampa juga. UMNO dah, macam-macam parti dah saya boleh pi. Lepas tu saya tak pakai kepiah. Paling sikit sekali politiking. Pun dia layan macam tu juga. Tapi saya yakin tuan-tuan, rakan-rakan di jabatan dan agensi memahami situasi ini. Mari kita nipiskan senipis mungkin hal-hal yang membawa kepada permusuhan atas faktor politik tadi. Duit payahlah sikit nak bagi. Pasal lepas tak bagi masuk. Lepas ni insya-Allah yang banyak minta ni PIBG. Tak bagi anak-anak kita, ibu bapa. Nak bagi, dia pun kata tak apa, bagi duit sudah tak sama tak syok aku tu. Tak apa, pergi minta kat Menteri Pelajaran. Dengan MB tu saya minta. Tuan-tuan sekalian, dalam kerangka pendidikan agama, Kedah ada kekuatan. Kita ada Lembaga Maktab Mahmud, kita ada Sekolah Agama Rakyat, kita ada Iqdar, kita ada Unisyam, kita ada pondok-pondok yang banyak. Di bawah HESA saja 100 lebih institusi pengajian agama. 100 lebih. Banyak tuan-tuan. Itulah kekuatan kita. Mari kita gembling tenaga, buah fikiran bersama untuk menjadikan negeri Kedah ini
negeri yang melahirkan pelapis-pelapis orang-orang yang bekerja untuk agama pada masa depan. Lembaga Zakat Negeri Kedah, Bahagian Pendidikan Jabatan Agama Islam Negeri, Yayasan Islam Negeri Kedah, Lembaga Maktab Mahmud, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah haruslah duduk semeja mencari jalan solusi apakah hasil yang kita nak daripada pendidikan yang ada di negeri ini. Kita boleh bersama dengan HESA, Tok Guru Pondok Pakar Pendidikan untuk bangunkan negeri ini untuk kita capai hasrat The Greater Kedah dalam tempoh yang lebih singkat daripada yang kita rancangkan. Semoga town hall yang diadakan pada hari ini dapat bantu kerajaan memacu kecemerlangan Kedah dalam pendidikan, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita ada isu besar yang sedang berlegar di seluruh dunia, isu Palestin. Saudara-saudara kita, anak-anak kita sedang dibunuh dengan kejam oleh Israel. Perang ini telah berlarutan 75 tahun. Ini ujian bukan untuk Palestin, sebenarnya ujian untuk umat Islam di seluruh dunia. Apakah tanggapan kamu kepada saudara kamu yang sedang dibunuh di satu bumi yang dimuliakan oleh Allah, bumi yang menjadi makam kepada para awliya, para nabi, para syuhada. Orang-orang hebat semua duduk situ. Bumi itu dirampas oleh Israel 75 tahun dulu. Hari ini dibunuh saki-baki umat Islam yang ada di situ. Satu himpunan akan diadakan selepas solat Jumaat besok di dataran zero Sungai Petani. Jemput tuan-tuan yang tidak bertugas besok untuk bersama-sama di dataran zero. Ada khutbah khas yang akan ditulis oleh Jabatan Agama. Jabatan Agama Yasmin untuk isu Palestin, untuk membangkitkan kesedaran. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tak bangkit bersama dengan isu ni, saya tengok di seluruh dunia, bukan Islam pun bangkit dah. Orang bukan Islam pun. Di Britain, negeri yang menggagaskan negara Israel. British yang menggagaskan negara Israel. Sekarang ni di UK, orang bangkit lawan kerajaan dia. Pasal hang punya dajal lah dulu negeri ni lah. Orang marah dah kerajaan dia dulu. Lala ni pun rakyat British telah marah kerajaan dia. Hang tu saya cakap bagi pihak kami, hang tak betul, dia kata. Hang tak layak untuk bercakap bagi pihak kami tentang Israel. Ni dasar apartheid paling panjang di dunia. Kalah Afrika Selatan. Orang Britain dah bercakap tentang hal itu. Kebangkitan berlaku seluruh dunia, saya fikir inilah saatnya untuk kita bantu yang sekadar kita mampu. Duit ringgit ke, sokongan moral. Kalau dia tahu ada orang saudara dia di negeri lain, di Kedah, di sinilah, sedang menyokong dia dengan segala daya upaya, dengan doa, dengan bantuan kewangan, dia pun akan lebih semangat untuk menghadapi cabaran ini. Saya harap di semua masjid buat satu kutipan derma kali Jumaat ni. Kita carilah NGO. Sebab kerajaan ni sensitif sikit. Selalu melalui kerajaan sensitif. Adalah cara-cara seluruh dunia ni, orang jahat-jahat ni ya halang. Kalau kita pakai NGO, buat atas dasar kemanusiaan, kita nak pergi buat hospital hak kena bom tu, repair balik, bagi jadi boleh rawat mangsa-mangsa ni, kita nak tolong buat benda tu. Bahagian perang-perang tu ada pihak lain lah yang tolong. Kita atas nama persaudaraan, kita bantulah atas nama kemanusiaan, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, atas belitian saya ni, saya mohon maaf kalau ada kekasaran. Akhir kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, saya rasmikan program Town Hall Hala 7 Agama dan Pendidikan Negeri Kedah. Tiru ala barakatillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.